cara membacanya adalah sangat penting untuk dipelajari dan dikenali oleh semua umat Islam yang berada di atas muka bumi ini. Hal ini kerana huruf hijaiyah merupakan huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran dan hukumnya wajib difahami dengan jelas semasa membaca Al-Quran oleh semua orang Islam, kerana dalam menunaikan solat kita seringkali membaca surah-surah pendek atau surah-surah lazim yang terdapat dalam Al-Quran. Apabila sebutan yang dilafazkan oleh seseorang itu tidak tepat ataupun salah dari segi hukumnya, boleh membatalkan solat seseorang itu. Pembelajaran membaca Al-Quran hendaklah berguru dan hendaklah dilakukan sejak seawal usia lagi, kerana banyak pertuturan lafaznya sangat berbeza dengan bahasa kita. Selain itu, apabila seseorang yang telah lama tidak membaca Al-Quran dan berhenti belajar, maka berkemungkinan akan lupa dengan setiap lafaz huruf dan hukum bacaan tertentu. Huruf hijaiyah merupakan huruf alfabet yang berasal dari Arab. Walaupun Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bukanlah bermaksud hanya ditujukan kepada orang-orang Arab sahaja, tetapi bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, dalam mempelajari huruf hijaiyah dan juga cara membacanya di dalam Al-Quran, seharusnya kita berlandaskan dengan niat dan ikhlas mempelajarinya itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Kadir Zulfikri. Nombor metrik saya 2021124625. Jadi sekarang saya akan membentangkan tentang huruf hijaiyah dan cara membacanya. Jadi huruf hijaiyah dan cara membacanya sangat penting untuk dikenali dan dipelajari, sebab umat Islam sangat memerlukannya, kerana huruf di dalam Al-Quran menggunakan huruf hijaiyah. Belajar membaca Al-Quran perlu dilakukan sejak awal lagi, kerana terdapat banyak aturan penghafalan yang berbeza dengan bahasa kita. Malah apabila seseorang lama tidak membaca Al-Quran dan berhenti belajar, maka kemungkinan besar mereka akan lupa dengan penghafalan huruf dan hukum bacaan tertentu. Walaupun Al-Quran diturunkan dengan huruf hijaiyah, ianya bukan bermaksud hanya ditujukan untuk orang-orang Arab sahaja, tetapi bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi huruf hijaiyah terdapat 29 huruf hijaiyah, dan cara sebutannya adalah seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Jadi seterusnya mengenai tanda baca. Bahasa Arab memiliki tanda baca yang disebut dengan harakat. Ianya berfungsi untuk menentukan pengucapan kata dan kalimat dalam Al-Quran. Baris atas iaitu fathah adalah diambil dari huruf alif, maka bacaannya adalah seakan vokal A. Kemudian baris bawah kasrah pula diambil dari huruf ya, maka bacaannya adalah seakan vokal I. Manakala baris depan pula iaitu dhammah diambil dari huruf wa, maka bacaannya adalah seakan vokal U. Contoh bacaannya seperti fathah, ta, kasrah, ti, dan dhammah, tu. Selain daripada baris asas di atas,
Sebutan huruf hijaiyah juga berubah apabila bertemu tanda-tanda lain seperti baris dua hadapan, baris dua bawah, baris dua atas, baris satu, baris mati, alif kecil dan tanda panjang. Yang pertama adalah sifat-sifat berlawanan. Pertama adalah ajar menurut bahasa ialah nyaring. Ham menurut bahasa sembunyi. Yang kedua asyidah, lawannya ar-rahwah. Ar-rahwah menurut bahasa adalah lembut. Yang ketiga istilah, lawannya istifal. Istifal menurut bahasa merendah. Yang keempat adalah iktibak, lawannya iftitah. Iftitah menurut bahasa ialah membuka. Yang kelima ialah lawannya ismat. Ismat menurut bahasa tertegah. Sifat-sifat yang tidak berlawanan. Pertama adalah as-safir, berdesir. Al-lin, lembut. Ketiga al-inaf, melentur. Keempat adalah berulang-ulang iaitu al-takrir. Yang kelima istiholah, berpanjangan. Yang keenam adalah at-tafashih, berhamburan. Dan last sekali yang ketujuh iaitu adalah al-qalaqalah, gemetar. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kita akan masuk ke jenis makhraj huruf. Makhraj terbagi kepada 5 jenis, iaitu yang pertama makhraj huruf halqi iaitu halqum. Makhraj huruf kedua makhraj lisani, makhraj lidah. Makhraj yang ketiga kedua bibir, makhraj syafawi. Makhraj huruf yang keempat iaitu rongga mulut, makhraj jaufi ataupun makhraj rongga al-jauf. Makhraj huruf kelima rongga hidung, makhraj qaisum. Makhraj rongga hidung al-qaisum. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, huruf-huruf hijaiyah pada permulaan sebahagian surah Al-Quran adalah untuk mengingatkan bahawa Al-Quran merupakan mukjizat yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itulah pada kebanyakan tempat ayat yang datang setelah huruf hijaiyah ini ialah ayat yang membicarakan berkenaan Al-Quran. Selain itu, setiap Muslim diwajibkan untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran sebagai bekalan yang akan dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di alam mahsyar nanti. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada kita. Di dalam Al-Quran terdapat jawapan kepada segala persoalan yang timbul pada masa kini. Di dalam Al-Quran juga terdapat peristiwa yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan juga yang akan berlaku. Jadi, marilah kita bersama-sama beramal dengan mukjizat yang teragung ini seperti yang terdapat dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Nabi SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW."